Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Furqan bin Saleh, nomor matriks 060901, dan saya akan membentangkan ataupun menerangkan tentang tamhid yang ketiga. Baiklah, diketahui bahawa berkecimpung dalam mencari pakar dalam bidang ilmu kalam ini menghuraikan secara terperinci tentang hal ehwal ataupun isu-isu yang berhubung kait dengan ilmu kalam ini, termasuk dalam disiplin ilmu. Dengan kumpulan ilmu yang dikategorikan sebagai fardu kifayah dan bukan fardu ain. Bukti yang menunjukkan bahawa ilmu ini bukan ilmu yang termasuk dalam ilmu yang difardukan ke atas setiap mukallaf, menjelaskan bagi kamu tentang buktinya dalam tamhid yang kedua. Telah nyata kepada kita bahawa tidak wajib ke atas semua manusia yang mukallaf, kecuali yang mempercayai dalam hati dan memutuskan kepercayaan yang jelas dan pasti dalam hati dan membersihkan hati daripada perasaan ragu-ragu, syak wasangka tentang iman. Yang sebenarnya yang menjadi wajib kepada kita ini, yang menjadi fardu kepada seseorang itu ialah apabila belajar ilmu ini, sekiranya ilmu ini dapat menghilangkan keraguan bagi orang yang mengalami keraguan, kekeliruan dalam masalah ketuhanan. Kedua, maka beliau yang Ghazali berkata, kenapa ia menjadi fardu kifayah? Sedangkan kita telah menyebut serta menegaskan bahawa kumpulan manusia yang ada dalam masyarakat ini memberi mudarat kepada ilmu mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi apa yang perlu kita ketahui ialah menghilangkan pelbagai keraguan dalam asas-asas akidah merupakan suatu kewajipan, dan berlakunya keraguan dalam diri seseorang itu perkara yang harus dan bukan yang mustahil. Dan yang seterusnya, melakukan dakwah kepada makhluk, berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada kebenaran dengan menggunakan dalil-dalil yang kukuh kepada orang yang mengekali berada dalam kebatilan, dan dalam waktu yang sama ia mempunyai kefahaman, kecerdikan untuk memahami hujah-hujah ini yang dikemukakan kepadanya. Jadi perkara ini merupakan suatu perkara yang penting dalam urusan agama. Kemudian ada kemungkinan tidak jauh, yakni bukan satu perkara yang jauh untuk diandaikan bahawa ada orang-orang yang melakukan bid'ah akan bangkit, tampil ke hadapan untuk mewar-warkan ataupun untuk memviralkan kesesatan mereka kepada masyarakat yang berpegang dengan pegangan yang benar, dengan mengemukakan pelbagai kekeliruan dan syubhah dalam kalangan mereka. Maka tidak boleh untuk seseorang itu tampil ke hadapan untuk menangani isu-isu yang dikelirukan oleh orang yang bid'ah ini dengan menjelaskan dengan betul dan membasmikan pandangan orang-orang yang sesat tersebut dengan menyifatkan ia sebagai suatu perkara yang tidak boleh diterima dan yang buruk. Dan perkara tersebut tidak boleh ditangani kecuali orang-orang yang alim dalam bidang ini. Maka tidak sunyi bagi sesuatu tempat itu untuk memungkinkan, ataupun tidak sunyi bagi sesuatu tempat itu. Kemungkinan besar dalam suatu tempat itu pasti ada peristiwa-peristiwa seumpama ini. Kalaupun begitu, mesti ada setiap tempat, setiap daerah, setiap negeri, seseorang yang menegakkan tentang kebenaran ini. Dan mesti ada yang berkecimpung dalam mempelajari ilmu ini, yakni ilmu kalam, yang menentang orang-orang yang sesat dan berusaha menarik ataupun membimbing orang-orang yang tersasar daripada jalan sesat kepada jalan kebenaran semula. Dan
membersihkan hati-hati masyarakat yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah daripada kekeruhan dan pelbagai kekeliruan yang mempengaruhi hati mereka. Dan kalaulah tidak ada pada sesuatu tempat itu seorang pun yang disifatkan sebagai orang yang alim dalam ilmu ini, bermasalahlah semua ahli masyarakat dalam tempat itu. Sebagaimana kalau tidak ada seseorang dokter pun boleh menangani isu-isu sakit suatu tempat itu, maka berdosalah semua masyarakat kerana tidak ada yang belajar tentang ilmu perubatan tersebut. Dan barang siapa yang ingin berjinak-jinak ataupun ingin mempelajari ilmu kalam dalam suatu tempat itu, tiada pun yang mahir dalam ilmu kalam ini, dan tidak cukup waktu untuk menghimpunkan ilmu fiqh ataupun ilmu kalam ini sekaligus. Seorang itu dia mau belajar ilmu fiqh ataupun ilmu kalam, tapi dia tidak sempat untuk belajar dua ilmu tersebut. Dan dalam kampung itu dia itu tiada orang lain daripada dia. Jadi, bagaimana dia ingin utamakan yang mana satu? Lalu dia meminta fatwa ilmu yang perlu dipelajari dahulu sama ada ilmu kalam ataupun ilmu fiqh. Jadi kata Imam Ghazali ini memberi fatwa kepadanya dengan belajar ilmu fiqh dahulu. Dan jangan dahulu belajar ilmu kalam ini. Kerana orang ramai berhajat lebih memahami ilmu fiqh ini lebih banyak daripada ilmu kalam. Dan isu yang berlaku dalam kehidupan ini lebih berkait dengan ilmu fiqh. Oleh itu, seseorang itu tidak mungkin terlepas sama ada siang ataupun malam untuk dia memerlukan disiplin ilmu fiqh dalam menangani isu-isu fiqh yang berlaku. Dan terdedahnya pelbagai keraguan dalam keperluan dalam penyelesaian ilmu kalam sangat jarang berlaku berbanding dengan isu yang timbul dalam ilmu fiqh ataupun dalam isu-isu fiqh dalam kehidupan. Begitu juga keadaannya. Kalau dalam satu kampung, dalam negeri itu tidak ada dokter perubatan dan tidak ada seorang ahli fiqh, dan kita rasa ingin belajar sama ada ilmu kedokteran dahulu ataupun ilmu fiqh, Imam Ghazali berkata wajib untuk kita belajar ilmu fiqh dahulu daripada ilmu kedokteran. Kerana ilmu fiqh ini sebenarnya sangat diperlukan kepada semua masyarakat dan kebanyakan manusia dalam satu negeri itu. Orang sakit ataupun orang sihat semua perlu kepada ilmu fiqh. Ilmu perubatan itu tidak diperlukan kepada orang sihat. Contohnya, kita sihat. Perlukah kita cari ubat-ubat demam? Kita tidak perlu cari pun. Itu maknanya, orang yang sakit itu kita dapati lebih sedikit apabila dibandingkan dengan orang yang sihat. Kemudian, orang yang sakit kita teliti tidak terlepas kepada ilmu fiqh. Sebagaimana dia sangat memerlukan kepada perubatan juga. Walau bagaimanapun, hajat orang yang sakit yang memerlukan kepada perubatan untuk merawat sakit dia hanyalah untuk kehidupan sahaja. Namun, hajat orang yang sakit itu kepada ilmu fiqh untuk memastikan kehidupan yang kekal abadi sehingga mati. Oleh itu sangat jauh kalau kita ingin bandingkan dengan dua kehidupan ini. Maksudnya, hendaklah kita utamakan kehidupan yang hakiki daripada kita utamakan kehidupan yang fana. Kemudian, bila kita lihat perkara tadi dan bandingkan nisbah hasil yang kita perolehi daripada perubatan itu dan hasil daripada mempelajari ilmu fiqh itu, pasti kamu yakin kelebihan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maknanya ilmu fiqh ini bila kita pandai, ia akan memberikan kesan hingga akhirat. Dan ilmu perubatan ini hanya sampai di dunia sahaja. Di sini Imam Ghazali ini lebih lagi mengutamakan orang yang mempelajari ilmu fiqh daripada ilmu perubatan.
Dan sebagai bukti lain yang menunjukkan bahawa ilmu fiqh itu lebih penting daripada ilmu perubatan, kita dapati kesungguhan para sahabat. Para sahabat ini dia menyibukkan diri mereka mencari hukum hakam, mencari kaedah penyelesaian tentang hukum hakam fiqh dalam mesyuarat mereka, dalam perjumpaan mereka, yang menunjukkan bahawa mereka mengambil berat tentang ilmu fiqh dalam kehidupan mereka. Dan janganlah kamu tertipu daya dengan kata-kata orang yang mendakwa dengan membesar-besarkan ilmu kalam ini asas dalam kehidupan. Memanglah ilmu akaidah itu yang pertama, yang asas perlu diutamakan daripada ilmu fiqh. Itu dari aspek mengimaninya, bukan aspek dari mempelajarinya. Jadi, dakwa orang yang mengatakan begitu, kata Imam Ghazali, kenyataan itu nampak macam benar, tapi sebenarnya tidak memberi manfaat dalam isu yang hendak kita bincangkan sekarang ini. Kerana yang menjadi asas dalam agama Islam yang kita dahulukan ialah iktikad yang benar dan mempercayainya dengan hati, dan jelas kepercayaan kita tidak berubah-ubah. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Dan perkara itu dia telah rasa dengan keyakinan yang benar, yang tidak ragu-ragu. Sebab itu boleh berlaku dengan cara kita mengikut orang yang telah beriman walaupun tidak ada dalil. Boleh berlaku, kata Imam Ghazali. Dan keperluan seseorang itu untuk mengemukakan dalil yang jelas dan tepat, dan kaedah perdebatan yang terperinci, dengan analisisnya sangat jarang berlaku dan jarang diperlukan oleh seorang yang beriman itu. Dokter juga kadang-kadang dia boleh mendatangkan kekeliruan dengan mengatakan kewujudan kamu dulu ataupun kemudian kewujudan diri kamu sebenarnya memerlukan kepada ilmu yang saya pelajari ini, dan kehidupan kamu itu perlu kepada ilmu saya ini, kata dokter itu. Jadi dokter itu dia gunakan logik akal dia. Sepatutnya dokter itu harus tanya kamu itu sakit apa. Kamu sakit demam, maka dokter itu perlu beri ubat kepada kamu. Dokter tidak perlu pun beritahu sebelum kewujudan diri kamu itu memerlukan kewujudan ilmu saya ini. Kalau dokter tidak terangkan tentang ilmu dia itu, kamu nak nasihat macam mana? Dan itu tidak perlu pun diberikan dalil. Itu contoh daripada Imam Ghazali. Maka kehidupan dan kesihatan dulu yang kita dahulukan, barulah kita berkecimpung dalam masalah agama. Jelaslah dalam kenyataan dokter yang diandaikan ini, terdapat perkara yang mengelirukan yang tidak dapat diterima pakai dalam isu kita ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.